Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada para peserta seminar drone Summit 2021, Datuk-datuk, Datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan juga para speaker ataupun para pembentang yang saya hormati sekalian. Saya Saiful Adilin bin Abdul Aziz, bertugas di Jabatan Ukur dan Pembentang Malaysia. Pada petang ini saya akan berkongsi dengan saudara-saudari berkenaan kajian kes yang telah kami lakukan, iaitu aplikasi pemetaan UAV dalam pengukuran isi padu stopil bauksit. Jadi untuk pembentangan saya pada hari ini, saya bagi kepada 5 bahagian, iaitu bahagian pertama saya akan bercerita sedikit mengenai info korporat Jupom. Di bahagian kedua saya akan menceritakan kronologi ataupun pengenalan berkenaan kajian kes yang telah kami lakukan. Di bahagian ketiga saya akan menghuraikan rangka kerja kajian kes yang telah kita buat, ya, fasa-fasa apa yang ada dalam setiap fasa, dan seterusnya kita akan membuat keputusan dan juga perbincangan dan juga cadangan dan cabaran yang telah kita hadapi dalam kajian kes ini. Dan yang terakhir adalah sebagai kesimpulan apa yang telah kami dapat simpulkan daripada kajian kes yang telah kami lakukan. Baik, seterusnya adalah sedikit mengenai info korporat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jupom merupakan antara agensi kerajaan yang tertua di Malaysia, di mana sejarahnya bermula pada 1885 dengan tertubuhnya Jabatan Ukur Negeri Johor. Jadi fungsi utama Jupom ini adalah sebagai penasihat kepada kerajaan dalam bidang ukur dan pemetaan Malaysia. Dan Jupom telah merencanakan pelbagai pemodenan dari segi aspek pengutapan data, termasuklah menggunakan UAV. Baik, untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut, tuan-tuan boleh like dan follow kita punya akaun media sosial. Ya, kita ada Facebook, kita ada Twitter, kita ada Instagram. Untuk mendapatkan informasi terkini, tuan-tuan boleh like, follow dan share. Baik, kita teruskan dengan kajian kes kami. Untuk kajian kes ini, inisiatifnya bermula pada 25 Ogos tahun 2020, di mana Bahagian Mineral Kementerian Tenaga dan Sumber Asli KETSA yang telah memutuskan untuk melaksanakan kajian stokpil bauksit bagi daerah Kuantan. Jadi tujuannya adalah untuk mengenal pasti lokasi, kuantiti, pemantauan dan juga sumber rujukan, ya, bagi mereka melakukan proses berkenaan keputusan berhubung pengurusan mineral bauksit. Dan KETSA telah meminta Jupom untuk memberi bantuan perkhidmatan juga kepakaran dalam kajian tersebut. Dan melalui Jupom telah mencadangkan kaedah pemetaan UAV dalam kajian untuk melakukan pengiraan isi padu stokpil bauksit tersebut melalui cawangan UAV pembahagian spasial pertahanan. Dan melalui kajian ini kita telah lakukan bersama dengan kerjasama Unit Pembangunan Lombong dan Kuari, Jabatan Mineral dan Geosains Negeri Pahang. Baik, hasilnya terdapat beberapa persoalan bagi kajian kes yang perlu kita jawab di penghujung kajian kes. Di mana persoalan pertama, apakah kaedah pemetaan UAV yang paling sesuai yang akan digunakan? Ya, kita akan tentukan sama ada kaedah phase swing ataupun kaedah mati rotor. Dan persoalan yang kedua, adakah kaedah tersebut boleh digunakan untuk menentukan lokasi dan juga kuantiti stokpil bauksit? Ya, kita akan tengok nanti. Soalan ketiga, adakah kaedah tersebut dapat digunakan sebagai pemantauan, ya, sebagai sumber rujukan? Dan yang terakhir, adakah kaedah tersebut dapat melakukan pengiraan isi padu stokpil tersebut? Jadi berdasarkan persoalan-persoalan ini, kita telah merangka dua objektif utama, di mana objektif utama adalah untuk membuat rangka kerja kaedah pemetaan menggunakan UAV terhadap stokpil bauksit, dan objektif kedua adalah untuk melakukan pengiraan terhadap isi padu tersebut. Baik, untuk bahagian ketiga, bahagian rangka kerja kajian kes, kami telah membahagikan kepada 3 fasa, di mana fasa pertama adalah fasa pra penerbangan, di fasa kedua adalah fasa semasa penerbangan, dan di fasa ketiga adalah fasa pasca penerbangan. Dan saya akan uraikan dengan lebih lanjut setiap fasa-fasa ini. Jadi mari kita lihat untuk fasa yang pertama, iaitu fasa pra penerbangan. Benda pertama yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah berkenaan butiran lokasi stokpil bauksit tersebut, di mana kami difahamkan ada 35 lokasi di sekitar daerah Kuantan, dan
benda pertama yang kita lakukan adalah penandaan Area of Interest, AOI ya. AOI ni kita akan tandakan di setiap 35 lokasi tersebut. Kita kena ada senarai 35 lokasi tersebut. Kita kena ada koordinat. Kenapa ini paling penting atau kenapakah ini benda pertama yang kita lakukan adalah kerana AOI tersebut akan digunakan di peringkat-peringkat yang seterusnya, ya. Sama ada di peringkat perancangan penerbangan, ya, di peringkat permohonan kelulusan penerbangan dan juga penggunaan ruang udara, ya, di peringkat untuk melakukan analisis risiko, di peringkat untuk merancang pengurusan kerja luar. Semuanya merujuk kepada AOI yang telah kita tandakan ini. Jadi itu adalah benda pertama paling basic yang perlu kita lakukan pertama sekali. Jadi kita lihat untuk peringkat seterusnya adalah untuk melakukan analisis risiko. Baik. Untuk melakukan analisis risiko, kita akan senaraikan risiko-risiko yang berada di dalam dan juga di persekitaran AOI tersebut. Ya, antaranya kita akan lihat dari segi aspek sama ada lapangan terbang, ya, kawasan larangan tempat larangan, ada tak menara telekomunikasi ataupun telco tower, ada tak bangunan tinggi, dan antaranya juga yang kita lihat ada tak talian transmisi TMB di dalam kawasan tersebut. Dan kita akan senaraikan risiko-risiko tersebut. Dan di samping itu juga kita juga merujuk menyemak dengan ramalan kaji cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik. Setelah selesai melakukan analisis risiko, ya, kita sudah ada AOI tadi, kita sudah ada analisis risiko. Seterusnya adalah peringkat untuk melakukan perancangan penerbangan, di mana dalam perancangan penerbangan kita akan merujuk semula kepada AOI tadi dan juga merujuk pada analisis risiko untuk kita tentukan pemilihan lokasi base kita untuk tujuan take off dan landing. Di manakah lokasi yang paling selamat, paling sesuai berdasarkan AOI dan juga risiko yang telah kita senaraikan, ya. Dan juga untuk kita tentukan berapakah ketinggian penerbangan kita. Adakah penerbangan kita selamat melepasi risiko-risiko yang telah kita senaraikan tadi, ya, yang telah kita pinpoint di dalam AOI kita tadi. Dan juga sebagai merancang untuk laluan dan juga masa pergerakan di setiap lokasi dari segi aspek masa, manpower dan juga pergerakan, ya. Hasilnya kita telah decide ataupun kita putuskan untuk menggunakan UAV jenis mati rotor, iaitu DJI Aspire 2 dan juga Phantom 4 Pro. Nanti saya akan uraikan di peringkat keputusan kenapa kita pilih UAV jenis mati rotor. Kita lihat kepada peringkat seterusnya, iaitu peringkat dokumentasi kelulusan penggambaran dan juga penggunaan ruang udara, ya. Seperti mana yang tuan-tuan puan-puan maklum, untuk mengoperasikan UAV ataupun drone di Malaysia terdapat dua kelulusan utama. Yang pertama adalah permit penggambaran udara daripada pihak JUPEM dan juga kelulusan penggunaan ruang udara daripada pihak CAM ataupun Suruhanjaya Penerbangan Awam Malaysia. Jadi kami sendiri juga tertaluk kepada proses tersebut, ya. Kami juga memohon kebenaran, ya, untuk menggunakan ruang udara. Jadi berdasarkan AOI tadi, kita akan submit kepada agensi tersebut untuk mendapatkan kelulusan penerbangan. Sebab itu pentingnya untuk kita define, senaraikan AOI, senaraikan analisis risiko supaya di peringkat dokumentasi atau peringkat untuk mendapatkan permit berjalan lancar, ya. Kita lihat kepada fasa yang kedua, iaitu fasa semasa penerbangan. Pertama sekali, setelah kita ada senarai dalam analisis risiko tersebut, adalah untuk kita sahkan semula, ya, validity, betul tak betul ataupun masih relevan tak senarai yang telah kita senaraikan. Ini berdasarkan pengalaman kami di mana mungkin dalam analisis risiko kita tengok dah kawasan tu lapang, tapi apabila tiba di lokasi kita dapati terdapat satu infrastruktur baru, telco tower baru. Jadi apabila berlakunya sedemikian, kita perlu merancang semula kita punya flight planning ataupun larian penerbangan kita, ya. Mungkin kita akan ubah semula home ataupun base kita, kawasan take off dan landing kita. Itu amat penting untuk kita lakukan tinjauan lokasi ataupun site recce. Di samping itu juga, kenapa penting adalah kerana tinjauan lokasi ini dapat memberikan familiarization kepada staff kita dan juga aset kita, yang kita tahu orientasi kawasan tersebut, ya. Sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini, seperti sebagai contohnya lost link ataupun crash, kita tahu macam mana keadaan terrain kawasan tersebut, macam mana kita nak ke keluar masuk kawasan tersebut. Jadi ini akan membantu kelancaran operasi kita nanti. Dan kita lihat kepada step seterusnya, iaitu operasi penerbangan, ya. Operasi penerbangan, operasi pengutipan data. Yang paling penting adalah untuk kita melaksanakan operasi penerbangan, kita kena
rujuk kepada senarai semak OEM ataupun yang dikeluarkan oleh manufacturer UAV kita sendiri, kerana setiap UAV ada senarai semak masing-masing dari segi aspek konfigurasinya, dari segi aspek hardwarenya, softwarenya, ya. Kita perlu semak, kita perlu cek senarai semak ni dan perlu patuhi, ya, untuk memastikan keselamatan kita. Dan yang secara generalnya, apa yang kita lakukan ni perlu comply kepada regulation MK 2016, ya, Malaysian Civil Aviation Regulation. Antaranya yang biasanya adalah berkenaan dengan line of sight, ya, dan juga sama ada dari segi aspek take off dan landing, mana dalam MK 2016 mengatakan bahawa perlu ada buffer zone daripada kawasan take off dan landing tu ada lebih kurang 30 meter daripada objek ataupun manusia. Baik, ini adalah bertujuan untuk keselamatan pengoperasian aset dan juga staf kita. Dan selesai kita melakukan operasi penerbangan ataupun operasi pengutipan data ni, kami telah melakukan penanda arasan ataupun benchmarking dengan keadaan sedia ada, ya. Kita rujuk balik keadaan sedia ada dengan melakukan satu pengiraan kepada satu stopil boksit, di mana JMG datang ke lokasi tersebut pakai kaedah rangefinder, ya, dan dia buat pengiraan sipadu, manakala kami juga di lokasi yang sama menggunakan kaedah UAV, dan nanti kita akan bincangkan dalam slide seterusnya. Selesai kita buat proses penerbangan dan juga benchmarking, kita akan buat pre-processing di lapangan, ya. Kita akan semak dulu kualiti data mentah, ya, sama ada data mentah kita itu boleh digunakan, supaya tidaklah nanti bila kita pulang ke pejabat tiba-tiba didapati data tidak boleh digunakan. Jadi biasanya sebelum kami pulang ke office, kita akan buat rapid processing, ya. Basic processing ni akan memastikan bahawa data yang telah kita kutip dapat digunakan nanti, sebelum kita proceed dengan processing yang lebih mendalam atau lebih detail. Baik, kita lihat pada fasa yang ketiga, iaitu fasa pasca penerbangan. Okey, pertama sekali kita akan buat pemprosesan kepada data kita, ya, data yang telah kita cerap tadi. Kita akan buat prosesan daripada geotaggingnya, daripada key point generationnya, kita akan lakukan point cloud densification, dan terakhir kita akan menghasilkan raster dan vector data generation. Jadi antara produk yang dikeluarkan dari proses ini adalah, pertama adalah autofoto. Ya, autofoto ni kita akan gunakan nanti untuk buat peta autofoto. Kita ada digital surface model, dan yang terakhir adalah 3D point cloud. Mana 3D point cloud ini kita akan gunakan nanti untuk tujuan kita pengiraan sipadu, ya. Pengiraan sipadu tadi akan gunakan 3D point cloud ini. Dan unit sipadu adalah dalam meter cube ataupun meter padu. Manakala untuk kegunaan JMG, mereka akan melihat dari segi aspek unit time metric. Jadi berdasarkan garis panduan yang telah dikeluarkan oleh JMG pada 2014, ya, garis panduan eksplorasi boksit menyatakan bahawa nilai sipadu nanti akan didarab dengan nilai graviti tentu 2.7 boksit itu sendiri. Barulah kita dapat dalam unit time metric. Baik. Di fasa yang ketiga, yang fasa pasca penerbangan yang terakhir adalah penyediaan laporan dan juga dokumentasi. Yang pertama, kita akan sediakan peta autofoto bagi keseluruhan kawasan. Yang kedua, kita akan buat jadual pengiraan sipadu bagi kesemua stopil boksit. Dan yang ketiga, kita akan buat benchmarking, penanda aras dengan kaedah sedia ada, perbezaan, comparison. Yang terakhir adalah untuk kita sediakan laporan log penerbangan ataupun flight log. Mana berdasarkan pemantauan kami, ramai orang mengambil ringan, mengambil remeh tentang flight log ini. Flight log ini sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan amat penting, di mana dia boleh digunakan untuk tujuan kita buat preventive maintenance, ya, di mana kita boleh tengok kadar performance bateri yang telah kita gunakan di lapangan, ya. Sekiranya berlaku, kita boleh lihat daripada flight log yang telah kita lakukan, kita boleh tengok status bateri. Biasanya awal-awal mungkin performanya 100%, jadi makin lama makin menurun. Jadi kita dapat elak daripada berlakunya masalah semasa penerbangan kalau kita buat preventive maintenance. Di samping itu juga adalah untuk kita melihat dari segi aspek kompetensi, di mana kita boleh menilai, ya, kompetensi staff ataupun operator pilot itu sendiri, berapa flying hoursnya, supaya di masa akan datang ataupun di penugasan seterusnya kita mungkin boleh tugaskan berdasarkan kompetensi staff itu sendiri, ya. Mungkin ada penugasan yang agak kritikal, mungkin hanya staff atau operator yang mungkin di peringkat advance atau peringkat intermediate saja yang boleh lakukan. Jadi ini amat penting untuk tujuan pengurusan juga nanti. Baik, kita lihat pada bahagian 4, iaitu keputusan dan juga perbincangan. Baik,
bagi menjawab persoalan kajian kes yang pertama, ya, kami telah memilih kaedah pemetaan UAV mati roto berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama adalah kebanyakan lokasi ini berada di dalam kawasan kelapa sawit, dan apabila ladang kelapa sawit ini tiada kawasan yang lapang untuk kita lakukan take off dan landing bagi UAV jenis fixed wing. Jadi itu antara sebab utama. Sebab kedua, kebanyakan AOI ini adalah berada secara berselerakan, ya. Tidak setempat, berselerakan. Jadi apabila berselerakan, jika kita gunakan UAV jenis fixed wing, mungkin dalam produk akhir atau foto yang kita hasilkan itu hanya beberapa portion saja yang akan kita gunakan. Jadi ada beberapa isu akan timbul nanti dari segi aspek masa bateri yang kita gunakan, dari segi aspek memori, ya, dari segi aspek post processing yang akan makan masa yang lebih lama. Sebenarnya kita perlukan hanya portion saja, tapi kita proses keseluruhan. Jadi sebab itu kita pilih kaedah mati roto, kaedah pemetaan UAV menggunakan kaedah mati roto. Jadi apa kita yang dapat simpulkan juga, kaedah pemetaan UAV ini dapat memberikan visual daripada udara, lokasi dan juga kawasan persekitaran dia. Jadi di samping itu, peta ortofoto ini juga kita dapat lakukan pengukuran di atas gambar, ya, non contact measurement. Dan sebagai perbandingan, kalau ikut kaedah sedia ada sekarang ini dalam pelaporan hanya mengambil gambar daripada sisi. Jadi ini lebih berinformasi dan sedikit sebanyak menjawab kepada persoalan kajian kes yang pertama. Kita lihat yang seterusnya, keputusan yang seterusnya. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan, sebanyak 35 lokasi stopping policy telah berjaya kami lakukan penerbangan dalam masa 10 hari. Ya, dalam masa 10 hari, masa yang diberikan kepada kami adalah 2 minggu. Tapi alhamdulillah kami berjaya selesaikan dalam masa 10 hari. Baik. Hasilnya, kita telah berjaya hasilkan peta ortofoto bagi keseluruhan daerah Kuantan. Peta ortofoto stopping policy ada 35 lokasi bagi keseluruhan daerah Kuantan, dan juga peta ortofoto stopping policy bagi setiap, ya, lokasi tersebut. Ya, ada dua produk utama, satu daerah Kuantan, satu setiap lokasi. Jadi ini antara hasil yang telah kita lakukan. Dan apa yang kita dapat lihat, sebenarnya terdapat dalam lokasi yang telah diberikan kepada kami, ada di lokasi stopping tersebut mempunyai lebih daripada satu timbunan, di mana tanggapan awal kami beranggapan satu lokasi satu stockpile. Rupa-rupanya bila sampai ke site ada lebih daripada satu, di mana ada juga 11 timbunan. Jadi saya akan huraikan lebih lanjut di peringkat cadangan dan cabaran nanti kenapa. Jadi apa yang dapat kami simpulkan apabila telah terhasilnya peta ortofoto ini, ya, kaedah penentuan lokasi dan juga pemantauan menggunakan peta ortofoto ini lebih berkesan, ya, dari segi aspek visual, dari segi aspek data yang lebih sistematik dan juga lebih berinformasi. Jadi sedikit sebanyak menjawab kepada persoalan kajian kes kami yang kedua dan juga yang ketiga. Baik, kita lihat yang seterusnya. Okey, seterusnya adalah selesainya menghasilkan peta ortofoto. Step seterusnya adalah untuk mengira isi padu, mana 35 lokasi tersebut telah kami berjaya kira isi padu menggunakan analisis daripada data 3D point cloud yang telah dihasilkan. Dan secara keseluruhannya, ya, total isi padu yang telah kami kira adalah 329,266 meter padu. Dan apa yang diingini oleh pihak JMG adalah dalam unit tan. Dan apabila di-convert dalam unit tan, 889,018 tan. Jadi ini akan menjawab kepada soalan pecahan kes yang keempat, ya, di mana adakah kaedah pemetaan UAV ini yang dicadangkan ini dapat melakukan pengiraan isi padu. Baik, kita ke perbincangan seterusnya. Kami telah melakukan benchmarking ataupun penanda arasan, comparison dengan kaedah sedia ada menggunakan rangefinder dengan kaedah pemetaan UAV. Kami merujuk pada kajian yang telah dilakukan oleh Bernhard dan juga Christoph pada 2014, di mana mereka menyatakan bahawa ketepatan relatif pengukuran isi padu menggunakan UAV ini adalah dalam 2%, di mana mereka telah mengukur isi padu standard dibandingkan dengan kaedah UAV, bezanya hanya 2%. Jadi anggapan kami adalah kaedah pemetaan UAV ini lebih tepat berbanding kaedah rangefinder. Dan apabila kita lihat dari segi aspek masa cerapan, juga lebih 50% lebih tepat, lebih cepat. Ya, hanya mengambil masa lebih kurang 10 minit. Dan apabila kita kira luas permukaan tu, terdapat perbezaan 22.53%. Ya, apa yang saya dimaklumkan bahawa kaedah rangefinder ini hanya mengambil kira
cara pengiraannya adalah mengambil panjang kali lebar sahaja. Manakala kalau kaedah UAV ni, kita akan ambil kira setiap lengkungan ataupun curve ini. Jadi pengukuran yang kita lakukan tu lebih detail, lebih banyak infonya. Sebab itu berlakunya perbezaan. Di samping itu juga, kalau kita lihat dari segi aspek isi padu dan juga berat, terdapat 11.67% ya, perbezaan. Mungkin kerana kaedah rangefinder hanya mengambil panjang kali lebar berkali tinggi stockpile tersebut. Manakala kalau kaedah pemetaan UAV ni, dalam software ni kita ambil kira sekali lengkungan dan juga setiap apa yang berada di atas stockpile itu sendiri, bukan sekadar tinggi saja. Sebab kadang-kadang bentuk stockpile ini tidaklah dalam bentuk empat segi, ada yang bentuk cone, ada yang pelbagai-bagai jenis bentuk. Jadi insya-Allah kaedah UAV ni lebih tepat. Dan dari segi aspek keselamatan tempat kerja, ia lebih selamat kalau menggunakan UAV, di mana kita tak perlu berada hampir dengan stockpile ya. Kadang-kadang stockpile ni kadang-kadang kawasan yang berdebu ya, kawasan yang berselut. Jadi dari segi aspek keselamatan pekerja juga lebih selamat. Baik. Ingin saya kongsikan bersama saudara-saudari tentang cabaran ya di fasa penerbangan. Cabaran pertama dari segi masa, di mana lokasi tersebut 35 lokasi ini perlu kami siapkan dalam masa 2 minggu. Tapi alhamdulillah kami berjaya siapkan dalam masa 10 hari ya. Di samping itu juga berlaku kesukaran ya, di mana apa yang kita plan dalam tanggungjawab itu tidak sama dengan apa yang kita jumpa di lokasi. Yang cabaran yang paling besar sekali adalah berdasarkan analisis risiko, kebanyakan lokasi ini berada berhampiran dengan lapangan terbang Sultan Ahmad Shah Kuantan. Jadi permohonan OTAM ni amat penting ya di fasa pra penerbangan. Dan semasa penerbangan, kami dapati lokasi boksit tersebut majoritinya berada dalam radius 7 km. Maka ada lokasinya berada di dalam kawasan landing, take off dan landing approach pesawat ataupun biasanya helikopter. Jadi perhubungan dengan tower Kuantan itu amat penting. Di mana setiap kali kami melakukan take off dan landing, kita akan maklumkan, kita akan berhubung dengan tower. Jadi kadang-kadang ini juga akan mengganggu kelancaran operasi, di mana kita perlu tunggu clearance. Kadang-kadang kita perlu tunggu green light daripada tower untuk kita take off. Jadi kat situ kita ada membuang masa sedikit. Ini antara cabaran dia. Di samping juga cuaca hujan lebat kadang-kadang menambah kesukaran pergerakan di kawasan. Tapi cuaca ni kita dah ambil kira pada peringkat awal tadi. Kita sudah ada tolerance buffer. Baik. Antara cadangan yang kami ingin cadangkan untuk penambahbaikan pada masa kajian kes yang akan datang adalah, pertama sekali kami dapati di mana 35 lokasi yang diberikan kepada kami asalnya adalah secara general merujuk hanya kepada satu kawasan. Jadi kita cadangkan supaya di setiap lokasi ini diwujudkan unit ID bagi setiap timbunan ni. Ini kami create sendiri. Jadi kami cadangkan supaya di masa akan datang setiap timbunan ni ada unit ID-nya, supaya lebih memudahkan pengurusan dari aspek pengurusan, dari segi aspek analisis visual dan juga untuk pengiraan sipadu yang lebih sistematik. Di samping itu juga kami cadangkan untuk penggunaan ground control point GCP. Ya, ini untuk mendapatkan georeferensi yang lebih tepat. Dan juga kalau kita nak melihat dari segi aspek-aspek lain seperti isu-isu persepadanan. Baik. Kesimpulannya, ya, pertama sekali adalah objektif kajian kes telah berjaya dicapai. Ya, persoalan kajian kes juga telah berjaya dijawab dengan hasil keputusan juga analisis. Dan juga terdapat beberapa cadangan yang perlu ditambah baik untuk kajian lanjutan seterusnya. Dan akhir sekali adalah kaedah pemetaan UAV untuk pengukuran isi padu stockpile boksit ini adalah lebih cepat, lebih tepat dan lebih berinformasi. Jadi untuk slide terakhir daripada saya ingin berkongsi beberapa fakta kajian kes dengan tuan-tuan puan-puan, di mana kami telah berjaya mengambil 3,820 keping gambar menggunakan DJI Inspire 2 dan juga Phantom 4 Pro, di mana petuk ortofoto yang telah kami hasilkan adalah dengan resolusinya 4.5 cm GSD yang merangkumi kawasan seluas 1,250 hektar. Dan akhirnya kami berjaya melakukan pengiraan sipadu bagi 35 lokasi tersebut, dan jumlah sipadu keseluruhan adalah 329,266 meter padu. Dan jika di-convert dalam unit berat keseluruhan stockpile boksit tersebut adalah 889,600
18 tan. Dan jika tuan-tuan masih ingat, kami ada melakukan kaedah benchmarking dengan kaedah sedia ada di mana terdapat 11.67%. Dan jika kita menggunakan kaedah sedia ada, kemungkinan terdapat perbezaan lebih kurang 100,000 tan yang tidak dicerap. Ya. Jadi sekian saja daripada saya. Saya memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan di pihak kami, dan insya-Allah semoga apa yang kami kongsikan ini memberi manfaat kepada tuan-tuan, puan-puan sekiranya tuan-tuan ingin menggunakan kaedah aplikasi UAV dalam melakukan pengiraan isi padu. Jadi kita terus dengan sesi soal jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.